macam yang biasa-biasa tu mungkin kerana masing-masing ada komitmen masing-masing. Ya. Tak berapa nak tak kata orang kehadiran. Kalau ambil daftar kehadiran tu ada kosong lah. Ada kosong lah. Mungkin 1/3 lah. Kehadiran kita ni 2/3 lah. 1/3 tu tak ada. Jadi nampak dia punya apa je tu. Jadi akak pesan kepada akak-akak yang tak hadir ni, boleh tonton di YouTube. Tulis saja kuliah kitab indah daripada syariat, nanti dapat. Jadi kita boleh pun mana-mana siri yang tercicir. Jadi supaya apa sebabnya saya buat demikian, supaya minat akak-akak mengaji itu tidak luntur. Kadang setengah orang bila dia tak main 3 kali, dia mainlah nak main lah. 3 kali dia tak datang, dah nak ikut. Sebab dia dah cicir banyak. Sedangkan dia boleh ikut kalau dia tahu cara nak ikut. Maknanya kalau dia ikut melalui YouTube, insya-Allah dia boleh ikut, boleh follow. Jadi beritahu kepada kakak, payah sangat cari dalam smartphone pun boleh. Kalau smartphone kalau kita punya handphone ni boleh WhatsApp, boleh Telegram, bolehlah buka YouTube, boleh buka sebenarnya. Jadi kena carilah. Jadi saya berikan channel saya, akak tulis dekat buku akak tu, www, tulis dekat buku kita akak tu, www.youtube youtube.com www.youtube.com slash tu tanda sengkang ni, saya tu user user slash lagi sekali Muhammad Azmi 10 MOHDAZMI 10, semua kecil, tak ada besar. MOHDAZMI 10. Jadi akak klik, kalau kita tulis tu, kita type kat apa tu, terklik tu, boom, dia akan dapat, dia akan terus pergi. Dia akan terus pergi. Jadi boleh tengok kat situ pun. Sama ada kitab ini ataupun kitab subuh, kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah yang kita mengaji subuh-subuh tu. Itu pun ada kat dalam tu. Jadi boleh ikut. Kalau kata tertinggal, maklum saja kadang-kadang kita ada urusan kita tak dapat ikut. Tengok anak baru bersalin, tengok anak baru dapat cucu, tengok anak baru dapat operation, tengok anak baru pindah rumah baru, jadi tak dapat ikut. Jadi supaya tidak tercicir, maka tengok kat situ. Sebab tiap-tiap sini saya akan masukkan, insya-Allah. Termasuk yang pada pagi inilah yang kita akan masukkan, insya-Allah. Baik, jadi tanpa menghabiskan masa, kita teruskan pengajian kita, kitab Indahnya Bersyariat, muka surat 23 Kak Mengenal Rasul. Mengenal Rasul, muka surat 23. Baik, tanpa mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan sebagai rahmat untuk seluruh umat, kita tidak akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak akan mendapat nikmat syurga yang kekal pada hari kiamat. Kerana apa? Kerana Nabi dan Rasul ni adalah utusan Allah. Kenapa perlu Rasul dan Nabi ini diutus? Kerana manusia ini sebagai makhluk yang ada dua sifat, sifat malaikat dan sifat haiwan. Dia ada akal dan dia ada nafsu. Dan manusia ini menghadapi musuh sepanjang zaman, iaitu iblis dan syaitan, yang sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia. Kalau buku baru muka surat 23 lah, dia dekat situ je tu. Ada, jumpa dah. Mengenal Rasul. Lepas nama-nama Allah tu, mengenal Rasul. Mungkin buku surat dia sedikit berbeza. Tapi lepas asma Allah tu mesti jumpa mengenal Rasul lah. Tak kira lah buku surat 23 ke atau buku surat yang berbeza, dia akan jumpa juga. Jadi bila Nabi Adam AS sebagai Nabi dan Rasul yang pertama, manusia yang pertama dicipta Allah SWT, dia membuat keturunan.
Anak-anak ramai 41 orang, dan beranak kembar. Melainkan seorang, iaitu Nabi Syith alaihissalam. Ini seorang anak Nabi Adam yang dilahirkan tu tunggal. Yang lain semua dua. Maka pada ketika itu syariatnya ialah boleh kahwin sama adik-beradik, tetapi tidak boleh kahwin yang sesama dilahirkan. Inilah yang menimbulkan peristiwa Habil dan Qabil. Sebab kembar Qabil tu lawa, kembar Habil tu tak lawa. Jadi Habil dapat kembar Qabil, Qabil dapat kembar Habil. Jadi Qabil tak puas hati. Kenapa saya tak boleh kahwin kembar saya? Kembar saya lawa, rupa macam dia lawa. Tak Azmi kan, mana ada lawa macam tu ya. Kan? Kenapa saya dikahwinkan dengan kembar Habil? Habil tak lawa, kembar tu tak lawa. Mukanya lebih kurang macam Serena Williams ni. Jago tenis Amerika Syarikat tu dalam mukanya hitam, kulit hitam, badan macam jantan. Contoh-contoh, bukan nak menghina orang, tak, ni contoh saja. Tapi sifat macam tu lah. Serena Williams memang sifat contoh. Kalau cari tengoklah badan ya. Sebab tu dia boleh dapat nombor 1 pemain tenis nombor 1 dunia. Sebab dia punya serve saja mencecah 170 km sejam macam orang jantan. Pasal badan dia pun, kalau akak tengok pun, ya Allah, akak pun katanya kalau tak adalah kan buah bidara kembar, rasa-rasa lelaki ni. Sebab badan tu dengan pogo, dengan lengan, dengan tubuh badan macam lelaki. Tapi sebab ada buah bidara kembar tu, oh perempuan. Rambut panjang, oh perempuan. Tak tahulah macam mana terjadi. Itu cuma ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Habil Qabil protes, kata kembar aku ni lawa, betul punya. Kembar Habil tu tak lawa, tak ngelam, aku tak nak. Jadi akhirnya nak menyelesaikan masalah, maka Nabi Adam mendapat wahyu dari Allah. Kedua-dua Habil dan Qabil mesti mengadakan korban. Korban yang diterima oleh Allah, itulah dia yang akan dipilih mengahwini kembar Qabil yang lawa. Kalau Qabil diterima, Qabil lah, walaupun kembar dia tapi terima lah. Kalau Habil memang dah asal-asalnya memang Habil yang akan dikahwinkan. Jadi bila buat korban tu, maknanya Habil ini seorang kerja dia penternak kambing, Qabil ni penanam sayur, petani. Jadi Habil mencari kambing yang paling dia sayang, kambing yang paling dia sayang, yang selalu gosok-gosok kat badan dia, jilat-jilat muka dia. Kambing ni dia macam kita juga, ada perasaan kan. Kalau kita benda tepuk-tepuk ayam pun kan, ayam tu boleh jinak tau. Kalau kita dia tak patut kita letak atas kita. Anak saya berani, saya tak berani. Anak saya sama, letak dekat tangan, tak ada pun ayam terpatuk. Elok dulu kan. Kan besar belakang tengkuk kan. Jadi kambing pun sama juga. Kalau kita bela kambing, mesti dalam banyak-banyak tu ada yang kita paling sayang. Jadi Habil korbankan kambing yang dia paling sayang, paling rapat, dia letak. Qabil pula dia letak, dia sebagai petani, dia cari sayur apa? Sayur yang dah orang tak nak makan. Nampak? Menunjukkan ketakikhlasan dia. Kan? Tapi ini semua kita tahu, ini semua adalah permainan iblis dan syaitan. Jadi oleh kerana inilah, maka akhirnya manusia syirik kepada Allah